Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu dan jangan malu-malu. Petang ini aku ada berita paling buruk untuk Parti Pejuang dan juga Parti Bersatu. Berita ini, berita yang paling tidak mau didengar oleh sesiapa. Termasuk Parti Pejuang dan juga Parti Bersatu. Di dalam pendedahan terkini, satu perkara yang luar biasa bakal terjadi. Keputusan yang bakal terjadi yang amat luar biasa kepada Parti Pejuang dan juga Tun Mahathir. Diucapkan salam duka cita buat Tun Mahathir. Apabila dalam ulasan kali ini, tajuk ulasan pas untung, tapi Pejuang dan Bersatu akan habis pada PRU 15. Itu kata-kata daripada Tun Daim. Beliau mengatakan PAS akan mendapat untung dalam PRU 15 akan datang akibat daripada perpecahan dalam Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional BN, kata Zainuddin Dain Zainuddin. Bekas menteri itu memberitahu The Malaysian Insight bahawa beliau juga menjangka parti dalam PH akan kehilangan sebilangan kerusi. Pembangkang tidak akan dapat majoriti kerana DAP akan kehilangan sebilangan kerusi sementara PKR akan kalah lebih lagi, katanya lagi. Bagi Pejuang pula, Daim mengatakan beliau rasa sudah habis dan begitu juga dengan Bersatu. Jadi selama ini, baru-baru ini kenyataan daripada Parti Pejuang melalui timbalan presidennya iaitu Marzuki, beliau mengatakan bahawa Parti Pejuang akan menjadi kerajaan. Mereka mengharapkan Pejuang akan menjadi kerajaan dan bukan sekadar kingmaker. Dan dalam kata-katanya yang begitu angkuh, saya rasa angkuh, mengatakan bahawa mereka menolak kepimpinan Anwar Ibrahim di dalam kemah besar yang diwar-warkan sebelum ini. Jadi ini bertentangan dengan ramalan oleh Tun Daim ini. Kerana Tun Daim mengatakan Parti Pejuang akan habis pada PRU 15. Begitu juga dengan Parti Bersatu. Ini bermaksud apa yang difikirkan oleh Parti Pejuang, pemimpinnya iaitu timbalan Presiden Parti Pejuang sendiri, bahawa Parti Pejuang bakal boleh menjadi kerajaan dengan memenangi 112 kerusi dan mereka juga berhasrat untuk bertanding di 120 kerusi parlimen. Ini akan membawa kepada satu perkara yang luar biasa. Tun Daim juga mengatakan, dan jika kita tidak hati-hati, PAS akan dapat lebih banyak kerusi. Kata bekas Menteri Keuangan itu di pejabatnya di Menara Ilham dalam satu wawancara. Katanya, walaupun PH kehilangan kuasa pada tahun 2020, ia masih tidak berubah. Malah sehingga hari ini, mereka masih tidak berubah. Pembangkang masih berpecah belah dan ini akan berterusan hingga 10 tahun jika kita tidak hati-hati, kata Tun Daim lagi. Jelasnya, perpecahan dalam PH dan UMNO akan hanya mendorong pengundi Melayu ke arah PAS. Jadi PAS akan mendapat labanya. PAS akan mendapat manfaat daripada perpecahan parti-parti politik ini. PH yang terdiri daripada DAP, PKR, Amanah dan APKO gagal mencapai persetujuan bagi membentuk gabungan besar pembangkang seperti dalam kempen pilihan raya 2018. Di satu pihak lagi, pergeseran berlaku di antara Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mengawal parti UMNO itu. Berbeza dengan parti lain, ideologi Islam di bawah PAS akan menarik orang Melayu. Kerana apabila berdepan keadaan tidak pasti, golongan pengundi itu lebih terdorong kepada agama, katanya lagi. Apabila orang Melayu semakin tua, mereka juga mula berfikir tentang Allah dan bagaimana PAS menjadi penyelamat mereka, kata tokoh Kedah itu. Ramai pengundi Melayu berusia pula di negeri majoriti Melayu seperti Kelantan dan Pahang yang menjadi bank undi Parti Konservatif
dan ia hanya akan menguntungkan PAS. Jelasnya lagi, beliau telah mengenali PAS sejak tahun 1960 sewaktu berkecimpung dalam politik ketika menjadi peguam muda dari Kedah. Namun, Tun Daim juga melihat parti itu sudah berubah. Selepas mengecap kuasa, apabila menyertai pentadbiran Perikatan Nasional. Ini bukan PAS yang saya kenal pada tahun 1960-an lagi, kata Tun Daim. Ini PAS yang mahu kuasa kerana mereka sudah mengecap kuasa. Dengan kata lain, dengan makna lain, Tun Daim mengatakan PAS sudah merasa betapa aman nikmatnya berkuasa. Jadi dia kata PAS bukan seperti 1960-an lagi. Dia sudah berubah dan sudah berubah. Selain itu, beliau juga mengatakan, saya masih rapat dengan mereka, tetapi saya tolak usaha mereka ambil alih pentadbiran negara. Sebab itu, kita perlukan generasi baharu, kata Daim lagi yang kini bersara dari perniagaan. Mengulas mengenai parti UMNO, lamanya UMNO, Daim melihat parti itu yakin dapat menang lebih separuh dari 165 kerusi di Semenanjung Malaysia. Sesetengah penganalisis UMNO percaya mereka boleh menang sehingga 85 kerusi. Tapi itu bermaksud mereka perlukan Sabah dan Sarawak, katanya lagi. Sebelum kita berpisah, mari kita ulas tentang isu ini. Sejauh mana kebenaran apa yang diulas oleh Tun Daim ini? Apabila beliau mengatakan PAS akan untung, tapi Pejuang dan Bersatu habis pada PRU 15 akibat daripada perpecahan yang berlaku di dalam Parti UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan itu sendiri. Pada pendapat saya, mungkin PAS akan menikmati keuntungan, tapi jangan dilupa, Tun Daim mungkin terlepas pandang bahawa walaupun PAS sudah berubah wajah seperti yang dia dakwa, tapi para pengundi juga telah menjadi matang. Bukan lagi para pengundi seperti dulu-dulu. Betullah dikatakan oleh Tun Daim tadi, para pengundi makin menjadi tua, tapi tuanya itu tidak sama dengan tua yang dulu-dulu. Dan yang harus diingat juga, pengundi-pengundi muda undi 18 bertambah berjuta-juta. Ini akan mempengaruhi parti politik, undi parti politik. Adakah golongan muda ini akan mengundi parti PAS? Itu persoalan paling besar. Sila tinggalkan komen Anda. Untuk isu kali ini, Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.